إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صابر. Ha? 38. Berapa baris? Berapa baris? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallahu sirrah. Dan kata Ali ibn Husain situ. Dan kata Ali ibn Husain rahimahullah ta'ala, tiap-tiap satu daripada segala amalmu apabila berhubung dengan dia penglihatmu. Mana kita beramal, kita nampak kita beramal, tak nampak hidayat Tuhan, tak nampak petunjuk Tuhan, tak nampak pemberian kasih sayang Tuhan, kita nampak diri kita. Maka demikian itu menunjukkan atas tiada diterima, menunjukkan amal itu tidak diterima. Sebab dia akan melarat tu. Kita pandang di diri kita, dia melarat. Ada datang riya, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam. Tapi bila kita matikan, nampak itu sempurna dari Allah Ta'ala, selamat. Tu. Sebab tu amal bila kita tidak lihat daripada Allah Ta'ala, dia nampak diri kita, dia akan jadi gitu. Maka demikian itu menunjukkan atas kabulnya. Dan telah ditanya setengah orang yang arif alamat diterima amal itu, maka katanya, lupa engkau akan dia. Bila kita buat, langsung kita ingat dah. Ya, tapi kalau diingat lagi nak cerita dengan orang, itu lagi parah. Ya, orang tak tanya boleh cerita. Buat amal gini, itu menandakan amal dia tidak diangkat. Sebab Al-Quran sebut, wala amalu salihu yarfa'. Amal salih itu mengangkat Allah Ta'ala akan dia. Dia Tuhan angkat maknanya apa? Tidak ada dalam ingatan kita lagi. Ya, kalau ada ingatan lagi, nak tunjuk dekat orang, cerita kat orang, habis tu. Ya. Imam Ghazali kita ada orang buat amal 70 tahun dia pergi Mekah, lama dah. Ya, dibatalkan amal dia dengan satu kalimah. Orang datang rumah dia, dia pun sound bini dia, keluarkan cerit yang kita pergi haji kali ke-7. Habis. Maka demikian tu menunjukkan atas kabul. Ya, atas kabul. Maksudnya barang yang putus daripada penglihatmu. Jadi kalau amal tu kita buat, kemudian putus daripada pandangan, kita tak nampak. Kita nampak apa? Kurnia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Itu menandakan bahawasanya apa? Amal tu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda di mana. Habis. Allah. Jadi apabila berhubung dengan dia penglihatmu, maka demikian menunjukkan atas tiada diterima daripadamu, kerana bahawasanya kabul itu diangkatkan daripada ghaib. Daripada kabul maknanya Tuhan angkat daripada aib kita. Dan barang yang putus daripadanya penglihatmu, putus, tak ada lagi penglihatan kita, maka demikian itu menunjukkan atas kabulnya. Ya, mana Allah telah terima, maka tak ada dalam penglihatan kita. Dan telah ditanya setengah dari orang yang arif alamat diterima amal, maka katanya, lupa engkau akan dia dan putus nazar daripadanya, daripada pandangan hati kita, tak ada, dia tak ingat lah. Sekaliannya dengan dalil firmannya, wal amalu salihu yarfa'u, bermula amal salih diangkat akan dia. Maka alamat diangkat hak Ta'ala, demikian itu bahawasanya tiada tinggal padamu daripada sesuatu. Tak nampak lagi lah, tak ada tinggal, tak nampak langsung, kita pun tak ingat. Itu tanda diangkat. Maka bahawasanya apabila lagi tinggal dalam nazarmu, dalam ingatan kita, dalam minda ingat sesuatu, maka tiada terangkat kepadanya. Itu tanda amal itu tak terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagiannya bagi hamba itu apabila mengerjakan suatu amal, maka adalah ia kepadanya lupa dengan tiada ingat mengerjakan amal. Dan sesungguhnya diperoleh hamba itu atas menyerahkan pada sekalian pekerjaannya, datang segala warid,
dan hanya sesungguhnya peroleh hamba itu atas menyerahkan pada sekalian pekerjaan. Ya, maka sesungguhnya diperolehi hamba itu atas menyerahkan pada sekalian pekerjaan, datang segala warid atas hati. Maka kerana demikian itu kata muallif. Jadi warid yang sampai tadi, itu. Ya, Allah Ta'ala berikan pertolongan pada kita. Dia kata hanya segala diperoleh hamba warid tu. Ya, atas menyuruhkan pada sekalian pekerjaan datang warid. Innama awrada alaikal warid litakuna alaihi waridan. Hanya senya mendatangkan hak Ta'ala atas muwarid daripada segala makrifat Rabbaniyah. Makrifat ini dibahasakan kepada ketuhanan, supaya ada engkau membawa dengan warid itu atas Tuhanmu. Ya, supaya membawa engkau dengan warid tadi, menyebab warid jadi sebab engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Mana warid Tuhan cempak dalam hati kita, berbagai-bagai bantuan, pembukaan, ya, rasa kita dengan Allah Ta'ala. Ya, di antara warid apa? Dibuka jalan. Kemudian antara warid apa? Dibuangkan perasaan hati kita daripada terikat dengan makhluk, bahawa berlazat kita menghadap dengan Tuhan. Itu di antara apa? Warid yang baik. Pemuda warid itu ialah ibarat daripada yang datang atas hati, daripada segala ma'arif, mana ma'rifat, pengenalan Rabbaniyah yang dibangsakan kepada ketuhanan, dan segala lataif ruhaniyah, segala benda yang dibangsakan kepada ruhani kita daripada lataif, kelemah lembutan Allah Ta'ala cempak dalam hati, berbagai-bagai bantuan dia. Kerana apa? Menyucikan hati. Mana warid-warid yang sampai itu, dia akan menyebabkan hati itu makin rapat dengan Tuhan, makin terang, makin suci, bersih daripada sifat-sifat yang kotor itu. Dengan demikian itu membaikkan dia. Dengan sebab warid tadi, seorang itu makin baik, makin cantik kalbi dia, hingga patut ia demikian itu bagi datang atasnya. Ya, boleh patut dia sampai datang sampai kepada hadrat Tuhan dan masuk kepada hadrat Allah Ta'ala. Hadratnya pada hadrat Tuhan, kerana bahawasanya hadrat itu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keruh. Maka nak masuk hadrat makrifat kepada Allah Ta'ala, ya, dia tak akan terima hati yang kotor, mesti hati itu bersih. Jadi Allah Ta'ala datangkan warid tadi, ilham-ilham yang menyebabkan hati itu bersih dan tidak menghadap kepada makhluk. Maka tiap-tiap hati yang keruh daripada segala asar ibarat daripada sekalian makhluk, dan yang berlumur dengan segala aghyar. Dan barang siapa tiada warid baginya, maka tiadalah zauq baginya dan tiada tahqiq. Barang siapa tidak ada warid, maka dia payah mendapat rasa dengan Tuhan dia. Ya, rasa dipanggil zauq. Bahawa warid bila sampai, dia terbuka, makin hati makin kuat dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dan bila kuat, maka tahqiqlah makrifat lagi mantap dengan Tuhannya. Ya. Habis. Dan hikmat datang atas orang yang salik. Apakah hikmat datangkan warid pada orang yang salik dan orang yang wasil itu? Supaya keluar kedua orang itu daripada sifat yang jahat di antara dia. Mendatangkan kesedaran, keinsafan, itu semua warid yang diperoleh tahqiq pada makamil merdeka. Dan bila sampai warid tadi, maka makam merdeka dia, makam kelepasan kalbi dengan makhluk lagi tahqiq. Mana hati dia tak ada heran dengan makhluk nak berhadap dia pun tak ada heran, makhluk belakang dia pun tak ada heran. Mana makhluk tidak ada lagi dalam kalbi dia. Yang ada dalam kalbi dia lah lazat dengan Tuhan, leceh duk menghadap makhluk kan, macam-macam perangai dia. Senang kita menghadap Allah Ta'ala, lapang hati kita. Makhluk berhadap kita pun tak ada hal, dia tak berhadap pun tak ada hal. Bukan kita hidup nak menghadap dia, maknanya itu. Ya, baru lapang. Layankan makhluk ni macam ada kepala dia kan. Ya, kepala sengit ada, kepala biul masuk air macam-macam ada tuan. Ya. Lagi pening kepala kau layan. Jangan layan tenang, kita menghadap Tuhan ni, buang masa. Maka hasil datang atas Tuhannya dengan tiada illah. Ya, dia datang Tuhan dengan tiada penyakit, tu mana illah. Ya. Dan keluar daripada ubudiyah akwan, maka dia datang warid mengeluarkan dia daripada kehambaan manusia. Mana dia dulu hati dia dengan makhluk, duk jadi hamba makhluk. Sekarang Tuhan datang warid, terus Allah Ta'ala cabut perasaan tu, langsung dia tak ada heran dengan makhluk lagi dah, berlazat dia dengan Tuhannya. Itu dia betul.
dan daripada penjara nafsu. Datang warid tadi melepaskan dia daripada sijnul wujud, ya, penjara kewujudan. Kerana itulah kata muallif ni, aurada alaikal warid liatasallamaka min yadil aghyar, ya tu min yadil aghyar, wal yuharrika, ya min rikil asar. Telah mendatangkan Allah Ta'ala atasmu akan warid, maknanya benda datang atas kalbi kita, ya, perasaan hati kita, kadang pembukaan, penglihatan, mimpi macam-macam, supaya apa tu, mensejahtera, maknanya menselamatkan, min yadil aghyar, akan dikau daripada tangan aghyar. Maknanya jangan hati kita ni ditambat oleh makhluk, jangan hati kita dipegang oleh makhluk ni. Ingat makhluk, ingat kau, itu semua leceh begini. Kerat je tap dengan zikrullah, lapang nanti, banyak zikir, banyak baca Quran, menghadap Tuhan lagi senang rendan ni. Daripada tangan aghyar yang menghukumkan kepadanya, ya, ialah segala syahwat nafsaniyah, itu syahwat yang bangsa kepada nafsu, dan adat yang radiah, mana adat kebiasaan yang keji. Dengan sekira-kira apa adat biasa keji, banyak makan, banyak cakap, banyak tidur, banyak bertengkau ya, banyak bergaul macam semua benda-benda tu yang banyak merosakkan masa kita. Patut masa tu baik kita dah menghadap Tuhan, tapi kita dah buang banyak, rugi. Tiada tinggal bagimu dalamnya, dan tiada kepadanya bersandar, ya. Allah bersandar jahannya, dan tiada atasnya berpegang, tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu padahal sendirinya. Dia nak duduk makan baru panggil infirad, itu panggil infiradul qalbi, dia panggil tajarrud, ya. Allahumma ja'alni min ahli tajarrud, itulah dia, mana hati dia sendiri dengan Tuhannya. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Hebat ni, orang duduk macam ni lepas kan, seronok betul. Hati tak tikat dengan orang puji dia pun tak ada apa, orang tak layan dia, orang tak ngadap dia pun tak ada apa. Orang kasih ke dia pun tak ada apa, orang tak kasih ke dia pun tak ada heran. Dia berkasih dengan Allah, tu yang sebenarnya, ya. Beri kasih sayang kita, mesra kita, rindu kita kepada Allah Ta'ala, sebab kita nak balik jumpa dia. Makhluk ni semua tinggal, tak kita jalan dulu, dia jalan dulu, tu je kan. Semua mati kan. Dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian, tu dia, supaya apa, liyuharrika min rikil asar, supaya engkau merdeka dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asar, oleh segala makhluk. Kalau kita letak di hati kita dengan makhluk, suka makhluk kasih kat kita, habislah kita jadi bodoh ni. Harap ke dia, jaga dia, harap dia, tak payahlah buang masa. Ya, alik galbak billah, lambat hati dengan Allah, lapang senang. Ya, jangan tambat hati dengan makhluk, jangan harap makhluk nak kasih kita, leceh. Dan kita pun jangan bubuh kasih pada makhluk, kita dengan Tuhan, ya, lagi senang, lapang. Itulah nikmat sebenarnya. Dia wali-wali, dia tengok orang macam tunggul. Ya, dia tengok orang macam tunggul, apa tak rasa. Bukan menunggulkan orang, itu lain makna. Ya, menunggulkan orang tu macam kita apa, mengecikkan dia, hina dia, bukan menghina. Pandang macam tunggul, tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Dia beradab kita pun tak ada rasa apa, dia puji kita pun tak ada rasa apa, dia caci kita pun tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab hati kita sudah lepas dari alam ni. Ni kita duduk ni alam mulki ni. Bila kita duduk alam mulki, rasa kita masih bergantung dengan dia orang. Tapi bila kita faham aja, dia naik alam malakut. Mana hati sentiasa bersedap dengan Allah tu, alam malakut, alamil jawab duduk di atas lagi. Ya, sebab dia kata lepaskan. Faslun waslun. Fasal kerat, wasal sampai. Berani kerat, berani. Ada berani. Ada berani kerat. Kalau berani kerat, wasal boleh sampai. Tu je. Tak berani sebat, habislah kita dibelit dan kita dibelit, ya. Habislah jawab dia. Allah. Dengan sebab demikian itu daripada apa? Diperhambakan oleh asal. Sebab mengaji tasawuf dia lapang dan ni. Ya, buntu kepala kita pun semua lapang. Sebab apa? Dia membawa kita terus ke Tuhan. Ya. Dia lain nak tunjuk orang, tunjuk dia hebat, tunjuk dia andal. Habis kita berpusing dengan orang tak pasal-pasal. Mengaji tasawuf habis. Sebab ilmu tasawuf mengajak kita terbang, meninggalkan makhluk, terus kepada Khalik.
naik ke angkasa tinggi makrifat daripada bergelumang bawah dengan lumpur keladak makhluk dalam kolam lumpur dalam apa tuan, dalam longkang makhluk. Lepaskan diri kita, mandikan diri kita daripada longkang makhluk dengan istighfar dan taubat banyak agar dia boleh naik ke atas, terbang uruj, dipanggil mi'raj qalbi ke hadrat Tuhan. Oh lazat tuan-tuan ni, nikmat. Nikmat bila mi'raj qalbi ke Tuhan, nikmat. Ya. Dia kalau tengok orang dia senyum, dan orang puji dia apa, orang marah dia pun dia senyum. Sebab apa dia senyum? Sebab dia nampak tu semua gerak Tuhan, bukan dia. Kita nampak orang puji dia pun nampak dari Allah, orang maki dia pun, orang tak, dia nampak semua dari Tuhan. Dia karam dengan Tuhan, orang dia nampak tu bayang tu dia berlazat betul dengan Allah Ta'ala. Itu dia tuan, itu jalan rahsia dia. Sebab jangan sangkutkan hati kita dengan makhluk. Itu jalan naas ni. Kita menyeksa diri kita sendiri. Ya, kita membodohkan diri kita kalau kita tambat hati dengan makhluk. Lepaskan hati daripada makhluk, tak ada apa. Lapang kita dan gantung hati kita dengan dia saja. Dan zikir jangan putus. Allah, 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 berlazat dengan dia. Allah, Allah. Seronok kan? Jalan sufi ni jalan paling seronok. Dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asam dan segala makhluk, barulah hati kita tak hamba. Maknanya orang yang ikat hati dia dengan makhluk, dia akan hamba. Dia suruh orang dia suruh orang puji dia suruh orang kasih dia, apa asal kita nak menghadap ke dia. Dia kiblat hati kita Allah, bukan orang. Ya. Kau puji kita ambil, kalau orang kata kita termenung, orang puji pula kita dah apa, lupa ke diri. Ya. Akhirnya apa, kerat je, habis senang. Kerat dalam orang tak perasan, orang tahu hati kita dengan Tuhan ni. Ya. Kadang orang nampak kita suka ni pada hati kita pandang dia. Ya, sebab kita biar mahir dalam makrifat. Bila mahir makrifat tak ada masalah. Kadang orang menyangkakan kita tertambak dengan makhluk, padahal hati kita dah naik ke atas. Ya, sedap memandang ni. Merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhambakan oleh segala asar yang diperhambakannya bagimu dengan sebab apa, sebab jadi hamba? Kasihmu. Betul? Kalau tak dia kasihmu baginya habis. Ya, dan diammu kepadanya dan berpegang atas. Jadi kita nak kasih kita bagi Allah Ta'ala, baru selamat. Kasih kepada dia, hati kita pun sukun, tenang dengan dia dan berpegang, bergantung dengan dia. Habis. Iaitu dia punya kunci besar rentan ni. Allahumma ja'alna minhum. Dah dapat tu nikmat tu rentan. Nikmat betul. Nah, kemudian barang siapa zahirlah bagi hatinya segala anwar, ya, memancar cahaya iman, cahaya mahabbah, ya, dengan Tuhan. Dan saya lepaslah ia daripada diperhambakan oleh aghyar. Ya, dia sebab dia tersangkut aghyar. Sebab apa? Nur dia tak ada. Nur dia malap. Dia berjalan, dia punya lampu tak berterang. Tersangkut batu lah, tersepak sana macam-macam. Langgut yang elektrik apa gelap. Tapi kalau nur dia terang, cantik dia jalan menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, barulah lepas ia daripada diperhamba oleh aghyar. Ya, betul sampai pekap ni istiwa uzami wal madahi. Sama bagi dia, orang puji dia, orang caci tak ada rasa pun. Sebab apa tak ada rasa pun? Hati dia bukan kat orang, hati dia kepada hadrat Allah Ta'ala. Itulah ubat paling besar. Ya. Ubat besar, keluarkan makhluk dari hati kamu, masukkan mengingati dan membesarkan Tuhan dengan dia. Oh, dia sedap. Dan tiadalah diam kepadanya sebab lepas daripada dua tangan. Dia makna apa? Tidak dipegang, ya, tidak sukun. Dengan sebab lepas di bertangan makhluk, maka jadilah ia merdeka. Itulah orang merdeka sebenar. Orang merdeka sebenar ialah orang yang boleh mengeluarkan tambatan hati daripada makhluk. Kalau tidak, dia kena tambat dengan makhluk, habislah. Dan jadilah segala aghyar. Sebab tu kalau hati kita tertambat dengan makhluk, bahaya dia, dan amal kita jadi rosak. Sekarang ditambat hati dia dengan makhluk, disuka orang puji dia, akhirnya apa? Amal dia tu dijadikan alat. Dia buat ibadat, tunjuk ke orang. Dia buat ibadat, suruh orang puji. Ada dia nakkan pujian orang, itu jadi rosak. Tapi kalau hati dia bukan dengan orang, terus ke hadrat Allah, bersihlah, cantik. Dan jadilah segala aghyar itu mengikut, tiada diikut. Ya, jadi aghyar itu mengikut, aghyar kejar dia, tiada diikut, bukan dikejar makhluk. Sebab siapa menghadap Tuhan, makhluk maknanya mengejar dia. Macam awliya banyak kan? Sampai binatang buas pun tunduk kat dia. Tuhan tunjukkan kuasa besar dia. Harimau dia jenjit ini dan, ya, kita kucing nak pegang kucing cekau gitu. Bukan gimau, kucing cekau.
Dan hukumkan tiada menghukumkan, ya, dihukumkan tiada menghukum. Ya, dia tak pandang dia tu, dia rasa dia dalam hukuman Allah. Dan dengan demikian itu hasil kesenangan selama-lama. Kesenangan sebenar dunia akhirat bila kita bergantung bulat dengan dia, bersedap mesra dengan dia. Kalbi, ya, kita bincang semua kalbi kan, bukan jasad ni. Jasad kita tak apa dengan orang, ya, bermasyarakat, tolong menolong tu disuruh oleh syariat. Gila, kalbi jangan. Ya, dalam kita duduk dengan dia, kalbi kita kena naik ke atas. Itu kena latih banyak lah, tu perlu zikir banyak, ya. Jadi dua keadaan, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, hati mereka bersama tu. Itulah pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, para aulia tu tadi. Allahumma ja'alna minhum. Tak tuan tarik dan ni, kalau tuan tak tarik kita apa kita ni. Jadi dia tarik, ya, dia tarik ke harap dia, masya-Allah, hebat lazat dia. Dan barang siapa tiada kembali ia kepadanya dengan segala warid, ya, lataib wal jamal, kelemah lembutan dia dengan keelokan dia, maka datang atasnya dengan sifat jalal. Mana kalau dia tak datang ke Tuhan, tak reti merapatkan diri dengan Allah, dengan kasih sayang Tuhan, dengan nikmat Tuhan, macam-macam nikmat Tuhan beri, patut dengan situ cukuplah dia kembali merapat diri dengan Allah, sebab Tuhan beri dia nikmat hingga tak terhingga. Tapi kalau kerana dia ni degil sangat, payah nak balik, maka Tuhan tukar dengan jalan. Tuhan hantarkan bam sakit, bam aksiden, patah kaki, tangan patah, kaki patah, tergantung, baru mulut dibuka, ya Allah. Dulu mulut nak buka ya Allah pun tak ada, surau masjid pun tak kenal. Waktu dia mengayau tempat lain tadi, kena patah kaki baru dia ya Allah. Itu maknanya apa? Dua cara Tuhan tukar dia punya apa? Plan kedua panggil. Plan pertama dia beri kita nikmat, cukup sepatutnya kita kembali kat dia tu, berdamping diri, bermesra dengan dia, dengan memandang nikmat dia. Tapi oleh kerana dia tak nampak cara tu, mungkin dia tak kerti bahasa budak-budak, patut bapak dah jaga, kita beri makan, kita beri pelajaran, kita didik kita, patutnya kita apa? Rapat dengan dia lah. Tak dia kurang hajar nak lawan apa sesang kotan, ambil kau bam baru dia melulung. Ya ampun, minta maaf. Dia kena belasah dia itu. Jangan Tuhan belasah kita dengan badak. Cukup kita datang ke depan dia, ke hadapan dia, ke hadirat dia dengan memandang kasih sayang dia teman. Maka datang atasnya sifat jalal dan azamah, keagungannya barang yang menakutkan akan dia, hingga dikeluarkan daripada segala alam tadi dengan muqtadah, dengan berhajat, dan jadikan daripada orang yang ahli sa'adah, ahli kebahagiaan. Telah diketahui bahawasanya tiada hasil, ya, peliharanya daripada diperhambakan oleh segala asar, melainkan dengan inayatul qahhar, ya. Seseorang tak akan terlepas kalbi dia ni ditambah dengan makhluk, melainkan ada inayah, bantuan al-qahhar yang maha keras. Dia Tuhan cempakkan warid al-qahhar sab dalam kalbi dia, dia ambil keputusan, dia cut habis tuan. Bukan banyak kan? Tu warid qahhar Tuhan cempak. Budak ni dulu bukan main nakal, orang kampung kata dia dajal. Makin tidak curi ayam orang macam-macam. Sekali Tuhan terjalikan nama dia qahhar, dia sedar, dia berpusing, dia pakai serban budak ni. Ya, dia bergubah tu, dia tak pandang orang lagi tu. Sebab apa tu? Nur qahar Tuhan tempat. Pam. Dia tolak habis. Jalan orang, aku tak nak, aku nak pergi ke Tuhan gitu. Tu. Orang berterpanjat, dia ni dah berubah. Dulu bukan main, semua orang kata kenal. Sekarang dia berubah. Sebab apa tu? Tu warid datang, inayatul qahri. Ya. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar kan dulu. Garang tak garang, anak-anak dia perempuan pernah ditanam hidup-hidup kan. Ya, tanah hidup belum masuk Islam. Bila Tuhan cempakkan dia, tak tahu dia jadi sahabat kanan Rasulullah SAW. Itu banyak kan. Orang di awal hebat-hebat menentang, tapi akhirnya dia jadi sayap kanan, ya, hebat. Sebab itu tu sebenarnya inayah Tuhan sampai. Itu dia. Lepas tu kita jangan pelik kalau sekiranya seorang tu jahat, dia boleh jadi wali dia. Dan jangan pelik kalau wali boleh jadi kufur pun ada. Sebab dua-dua tu Tuhan boleh tukar. Ya, sebab tu menuntut kita supaya jangan putus asa, sebab Tuhan boleh tarik macam mana tarik. Dan jangan kita pula dah buat ibadat kita sedap, sebab Tuhan nak jatuh bila-bila dia jatuhkan. Sebab hati kita sentiasa dengan dia memohon pertolongan. Itu yang sebenarnya. Supaya sejahtera engkau daripada tangan aghyar, mana hati kita jangan dipegang oleh makhluk. Ya, tanda hati kita tak dipegang oleh makhluk apa dia? Ya, dia mengalami suasana yang sama. Istiwa'uz zammi wal madhi. Ya, sama bagi dia, orang puji, orang caci pun serupa. Itu tanda dia tak lepas. Dia dah lepas tu.
Kalau orang puji dia terangkat, kalau orang caci termenung tu belum lepas lagi tu. Dia terikat lagi tuan ni. Hatta yastawi indahu al-mana' wal fa. Okey, sama bagi dia kaya miskin serupa kan tuan. Dia berkawan dengan kaya serupa, kawan miskin serupa. Sebab apa yang dia nampak semua kebesaran Tuhan dia. Dia tak pandang makhluk tu. Ya. Allah Allah. Hebat tuan-tuan ni. Satu orang wali kan, jemput orang. Dia masuk rumah sultan, jemput seorang tukang kayu, seorang tukang besi, seorang barang antik, seorang tu wali Allah. Yang tukang kayu masuk je tu, terus fokus kepada kayu-kayu dalam istana. Hebat betul sultan punya ni. Ini punya harga juta kan. Tukang besi pula tengok besi dalam rumah sultan. Yang tukang barang antik pula, sultan pula suka barang antik. Dia kata ini barang berapa juta tak tahu. Wali masuk ni, apa ada ni? Akhirat jannah, mahligai syurga lagi besar daripada ni. Ya, itu maksud ni. Wali-wali dia nampak apa dia? Baca qul Allah 10 kali dapat satu mahligai. Mahligai 10 kali dunia. Dan macam mana? Macam mana nak banding? Memang tak boleh nak akal. Al-hayat ba'dal mamat mimma la yudrikul aql. Kehidupan sebelum mati akal tak boleh tangkap. Terlalu hebat. Ya, bikin 10 kali dunia ganda macam ni nak bayangkan mahligai besar. Kita kalau kata rumah kau besar, rumah aku 3 ekar. Wah, besar rumah kau 3 ekar. Orang betul banyak ber3 ekar besar rumah kau. Kalau rumah sultan kan, itu hidup dunia sana punya lain. Sebab tu dalam hadis kita bandingkan lebih kurang dia macam perut ibu dengan dunia ni. Orang duduk dalam rahim ibu 9 bulan tu dia rasa itu alam paling besar dah. Ya, bila orang beritahu dia kau akan keluar daripada rahim ibu, kau akan menghabis satu nama dia dunia, tanah besar, pokok, kayu, kaya, laut, darat, langit semua ada. Dia kata apa Adam. Dia keluar di dunia terpanjang, besarnya dunia, begitulah kita besok. Keluar daripada dunia pula sana, macam itulah. Punya hebat tadi. Tu. Sebab tu makna bila orang hati di sana tak ada orang sini. Ya. Dia tengok orang cantik dunia, perempuan cantik, syurga mah lagi. Bila dari jenguk je padam matahari kan. Ya, cantik perempuan dia tengok matahari, dia silau. Ya, dia pula silau tengok matahari. Bila dari syurga kalau jenguk ke dunia padam cahaya matahari. Ya. Nur dia punya cantik, masya-Allah. Tapi semua tu kehebatan cantik sana terhapus bila dia tengok Allah Taala. Ru'yah wujuhun yauma idzin, tu nikmat paling besar. Tuan tanya lepas tu dia tak nak lagi dah. Sebelum tu tuan bagi dia tengok hebat, lepas tu nak tunjuk lain, dia nak lagi, tunjuk lain, nak lagi. Dia tuan buka aja dengan dia habis. Mana nikmat ru'yah tu paling tinggi. Sebab tu kalbi dia dunia pun bila terbuka dengan dia tu paling tinggi. Kalbi manusia kalau tak terbuka dengan Allah, dia jangan ceritalah, memang dia sangkut dengan dunia lagi. Dia jangan berlakon dengan kata zuhud warak, dah belum tepat lagi. Terbuka baru dia tepat. Dia terbuka dia takkan pusing buat lain lah. Ya, kehebatan Allah bila terbuka, lenyap yang lain. Yang lenyap situ dia ambil nikmat sebenarnya. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Allah akan habis ya. Habis supaya apa? Sejahteralah engkau daripada tangan aghyar. Ya, aghyar itu makhluk ya. Ghair, itu kalimah ghairun jamak aghyar. Ghairullah lain itu apa? Makhluk lah. Maka barang siapa sejahtera daripada tangan aghyar, kalbi dia tidak diikat dengan makhluk, terpelihara daripada diperhambakan oleh segala asal makhluk juga. Nasaya apa? Tiadalah ada bagi makhluk dalamnya bahagian. Ya, dia tak ada. Maknanya nak umpan apa pun tak ada umpan dan. Ya, umpan apa dia tak akan makan. Sebab apa? Dia sudah dapat kelazatan dengan Allah. Dia dapat lazat Tuhan, dia akan keluar daripada takluk makhluk hati dia, maka ketiga itu bahagialah dia. Dan tiada sukut, mana tiada diam, tiada tenang dengan makhluk dan adalah ia sejahtera bagi Allah Azza wa Jalla. Barulah dia sejahtera bagi Tuhan yang Azza Maha Mulia, Jalla yang Maha Agung. Dia kita minta adalah wirid. Biar taklah bagi kita banyak warid, tapi kena buat tu kerjalah, wirid kena banyak. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Orang biasa kalau tak ada wirid dia payah warid. Ya, wirid kita tetap, amalan tetap, masa di istiqamah ikhlas insya-Allah. Tuhan bagi satu warid dia akan bagi. Kemudian warid yang akan datang ila aurada alaikal walid liyukhrijuka min sinnil wujud. Warid akan datang dia nak keluarkan kita pula daripada hati kita terpenjara daripada alam kewujudan ni. Terus dia kepada hadrat Allah Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min az-zunub wa sunna ila ma bata. Fa inna khayra kullahu bi anta. Alhamdulillah. Allah karim.